Pencemaran dan bahan asing di udara anda jerbu dengan rekodkan penurunan setakat jam 8 pagi pada Selasa 4 September. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak kandung Sulu Budiman. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat yang berusaha Dr. Ahmad Majdi bin Mat Saleh selaku pembimbing kursus wacana akademik Bahasa Melayu E202 yang dikasihi rakan seperjuangan saya serta hadirin dan hadirat sekalian. Saya Ali Sikmal bin Mat Salim bernomor metrik di 202010-95650 akan membincangkan satu tajuk yang tidak asing bagi kita, yaitu kesan-kesan pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat di Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, hulu malang pangkal celaka. Begitulah peribahasa yang menggambarkan fenomena alam yang semakin runcing di negara kita apabila melihat kemusnahan alam yang tiada titik penghujungnya. Malah kita tidak akan tahu nasib generasi akan datang, adakah masih mampu menikmati nyamannya udara angkara kerasukan sikap manusia yang pentingkan diri sendiri. Nafsu dan wang ringgit menjadi raja tanpa memikirkan nasib alam. Bukit bukau digondolkan, hutan dimusnahkan, pembakaran terbuka tanpa segan silunya. Saban tahun, pencemaran udara seringkali menghantui negara ini. Sedangkan banyak usaha yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak bukan saja memberi kesan buruk kepada persekitaran bumi, malah turut menjejaskan kesihatan masyarakat di Malaysia. Oleh yang demikian, kita haruslah mengenal pasti apakah kesan-kesan pencemaran udara terhadap kesihatan masyarakat di Malaysia. Hadirin yang dikasihi sekalian, serangan asma merupakan salah satu penyakit akibat pencemaran udara yang berleluasa di negara kita. Serangan asma ini merupakan penyakit imunologi yang menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Paru-paru tidak dapat menyedut udara yang sepatutnya disedut oleh tubuh badan kita. Perkara ini menjadi lebih serius dengan keadaan udara yang kotor dan tercemar. Maka pesakit asma secara tidak langsung akan mengalami kesukaran untuk bernafas dengan baik. Buktinya, Hamidi Ismail 2001 menjelaskan bahawa asma di Malaysia pada tahun 1997 dan 98 sebagaimana yang dilaporkan oleh bahagian kawalan penyakit 1998 adalah gejala yang disebabkan oleh jerbu atau lebih jelas disebabkan oleh partikel terampai di udara. Jelaslah pencemaran udara akan menyebabkan serangan asma dalam kalangan masyarakat kita. Hadirin yang dihormati sekalian, pencemaran udara mempunyai implikasi yang buruk dan berpanjangan kepada kesehatan manusia, termasuklah penyakit jantung dan paru-paru. Penyakit ini biasanya menyerang orang yang lebih tua terlebih dahulu akibat persekitaran alam yang kotor dan tercemar. Statistik menunjukkan jumlah kematian penyakit jantung adalah 16.325 kematian ataupun 15,0% daripada jumlah kematian yang disahkan secara perubatan pada tahun 2019. Jumlah kematian penyakit jantung ini adalah salah satu punca daripada udara yang tercemar yang merangsang jangkitan kuman pada individu yang berkenaan. Pencemaran udara akibat daripada pelbagai aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka menyebabkan karbon dioksida dan karbon monoksida semakin tinggi di udara. Jelaslah, pencemaran udara ini membawa implikasi yang buruk dan berpanjangan kepada kesehatan manusia. Hadirin dan hadirat sekalian, kita perlu sedar bahawa alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Oleh yang demikian, langkah yang lebih proaktif perlulah diamalkan, seperti tidak mengamalkan pembakaran terbuka ataupun mengawal pengeluaran asap daripada kilang
dan tidak mencetuskan api yang membuat kebakaran hutan. Sebagai rakyat yang bertanggung jawab, kita semua haruslah membendung pencemaran ini sebelum masalah ini bertambah serius saban hari. Dengan kerjasama dan usaha pelbagai pihak, pasti akan mendatangkan hasil dan menjadikan negara Malaysia bebas pencemaran udara. Udara yang bersih menjamin kesihatan semua rakyat. Tegasnya, kita perlu bertindak sebelum nasi menjadi bubur. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Cendrawasih terbangnya rendah, peliharaan putri menjadi temannya. Persekitaran bersih, negara indah, kepada diri apa pentingnya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.